Fiesta membeli ahli-ahli parlimen oleh pimpinan Perikatan Nasional masih belum berhenti. Ada lagi yang rela melacurkan mandat rakyat demi kepentingan diri mereka sendiri. Mereka ini, pada mereka yang penting adalah untuk tembuluk dirinya. Apa yang mereka dapat, apa yang dibawa balik keluar untuk keluarganya, bukan soal rakyat. Mereka mencemarkan prinsip demokrasi. Bagi mereka persetankan. Persoalan rakyat dicampak, dibuang jauh-jauh. Janji sebuah mimpi sewaktu mereka melontarkan slogan ini, hai bos, salam satu Malaysia. Sambung balik. Ya, saya sambung balik, Ramzul. Jangan risau. Saya tak peduli dah. Orang nak kacau, saya kacau lah. Ini mereka akan melakukan apa saja. Jadi saya nak nyatakan bahawa ahli-ahli parlimen yang melompat ini, mereka mencemarkan prinsip demokrasi. Dan mereka juga menghancurkan harapan rakyat. Bagi mereka itu semua dipersetankan. Tak penting. Sebab itu saya menyantuni apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razli Hamzah. Beliau sebagai pengurusi Majlis Penasihat UMNO, dan beliau mengingatkan untuk kali kedua dan minta supaya pimpinan ataupun ahli parlimen UMNO berhenti tarik sokongan. Sebab itu dia minta supaya Presiden UMNO dan Majlis 3 UMNO mengadakan mesyuarat tergempar. Tak perlu nak tunggu lagi sampai Perhimpunan Agung UMNO. Sebab beliau tentu mendapat banyak maklumat. Dia tak perlu tunggu sampai Perhimpunan Agung UMNO pada 27-28 Mac. Kerana keadaan dah tambah serabut katanya. Kalau menteri letak jawatan, kalau timbalan-timbalan menteri maupun pengurusi JSC letak jawatan, dan kita kembali ke pangkat jalan, tentulah Perikatan Nasional tidak akan meneruskan kebobrokan, kehuduhan dalam berpolitik. Betul saudara Faizal Jamil. Dia bagi ahli parlimen Gua Musang itu, dan dia sebagai pengurusi Majlis Penasihat, sewajarnya beliau memberi pandangan sebegitu. Mana mungkin ahli parlimen UMNO yang suci murni. Perlu diingat, ahli-ahli parlimen UMNO dan kalangan menteri-menteri yang berada dalam kabinet, timbalan-timbalan menteri, mereka ini asalnya adalah ahli parlimen yang berjiwa kental. Mereka adalah wakil-wakil rakyat yang dilantik oleh rakyat. Mereka bersih dari segi pelacuran politik. Tapi bila tertubuh kerajaan semua, dan hari ini bila berlakunya lompat-melompat, bila berlakunya pembelian ahli-ahli politik daripada parti-parti yang lain, apakah mereka mengizinkan untuk bertepuk tampar, untuk berada dalam satu platform bersama mereka-mereka yang menjadi petualang-petualang politik parti-parti masing-masing? Mereka mengkhianati parti PKR, mereka mengkhianati parti Warisan, mereka mengkhianati parti Amanah, mereka mengkhianati kemungkinan parti PAS, mungkin mereka mengkhianati parti AP dan sebagainya. Jika ini berlaku, akhirnya wakil-wakil rakyat UMNO ini terpalit dengan kekotoran. Dan saya melihat sekarang ini bahawa apa yang terjadi hari ini sebenarnya saya menong sendirian. Saya kata akhirnya ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional, ahli-ahli parlimen yang menjadi menteri semuanya, mereka ni akan jadi kupang tembaga. Mereka tidak lebih daripada, kalau dulu saudara ingat, zaman saya dululah di belah negeri belah-belah utara, dia ada Ghazal Party. Ghazal Party ni tiap-tiap kali bila main Ghazal Party tu, ada 2 orang penari. Dia bukan perempuan. Dia belah-belah Kedah, belah-belah Perlis, belah Pulau Pinang. Negeri tu mereka menyebutnya sebagai darat. Pondal lah. Lelaki menari pakai perempuan apa semua. Ahli-ahli parlimen UMNO yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni, mereka ibarat darat tua yang tidak ada nilai dah. Kerana mereka akan, pimpinan PBM akan menyantuni, mungkin membayar harga tertentu kepada ahli-ahli parlimen yang baru, yang sudah pun ditarik masuk menyokong mereka. Kerana ini nak jadikan sebagai shield, ataupun ini mereka penting, sebab mereka ini dilihat sebagai pelindung, ataupun shield itu nak
kata shield apa lah? Shield. Cakap orang putih, cakap dekat Melayu tu. Perisai. Nak dijadikan perisai untuk mempertahankan kuasa mereka. Sebab apabila saja Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong sudah memutuskan baginda setelah bertemu dengan dua orang speaker, satu speaker Dewan Rakyat dan speaker Dewan Negara, dan akhirnya mengeluarkan kenyataan. Istana mengeluarkan kenyataan bahawa Parlimen boleh bersidang. Itu merupakan ketakutan, kengerian yang amat sangat kepada pimpinan Parti Pribumi Bersatu. Maka untuk itu, suka tak suka, mereka harus mengadakan persidangan Parlimen. Betul, ia tidak akan berlaku dalam sebulan lagi dan mungkin dilewatkan lagi. Tapi mereka mengadakan persiapan untuk mencari perisai. Persiapannya adalah menyediakan 5-6 orang atau 10 orang ahli-ahli Parlimen yang tidak menyertai Perikatan Nasional, yang tidak bukan berada dalam UMNO, yang tidak berada dalam PAS, tapi berada dalam Parti Keadilan, berada dalam Parti Warisan, berada dalam Amanah. Dan mereka melihat ahli-ahli Parlimen begini terlalu murah. Karam Shah Saleh, pondan tua. Betul, tak ada nilai. Tidak ada nilai lagi. Sebab mereka memilih shield ini lebih penting. Sebab itu, apa saja yang diutarakan oleh ahli-ahli Parlimen UMNO ini dipandang tepi. Kenapa anda mau bersama? Kenapa anda mau bersama bergelumang dengan pemimpin-pemimpin yang sebegitu? Saudara Rian Junior, Kuli orang lama, otai Kuli dah tahu selok-belok permainan politik. Beliau sudah dapat menjangka apa akan berlaku. Sebab itu semalam dia mengeluarkan kenyataan itu. Dia menghantar pada saya dan hari ini tular di media sosial. Seringkali Tengku Razali dia akan melontarkan sesuatu yang dia rusing kalau benda itu boleh berlaku. Dan dia memberi peringatan. Jadi sepatutnya dia ambil. Janganlah dipersenda beliau. Sebab itu saya marah kalau orang kata Tengku buat begini-begini. Beliau melihat, tentulah laporan itu dapat daripada dia. Kalangan ahli Parlimen ramai juga masih menghormatinya. Sebagai the statesman. Satu demokrat, ahli politik yang mengamalkan demokrasi tulen. Beliau tak ada masalah pada dia. Siapa yang nak jadi Perdana Menteri, jadilah. Kalau dilihat waktu dulu, bila dia ditumbangkan oleh Dr. Mahathir dengan caranya sendiri, dikalahkan, semua orang tahu. Tapi dia menerima, okey, kalau itu hakikatnya, okey, pimpinlah. Kemudian naik pula Pak Allah. Okey, tak ada masalah pada dia. Naik Datuk Seri Najib, tak ada masalah pada dia. Dan begitu juga, bila kembali Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, pun tak ada masalah. Dan kemudian, naik Tan Sri Muhyiddin. Yang ini, dia sudah menjangkakan, dia kata, I cannot associate. Saya tidak boleh bersekutu dengan Tan Sri Muhyiddin untuk dilantik sebagai Perdana Menteri sebab dia kata ini akan mengundang masalah pada negara. Sebab itu beliau adalah antara the only one daripada 42 orang ahli Parlimen UMNO yang tidak menandatangani surat akuan bersumpah untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Saya ingat lagi peristiwa itu. Bila saya bertanya pada beliau, kenapa pun dia kata tak boleh. Asal dia dah dapat meneka sebab Tan Sri Muhyiddin pernah menjadi timbalan pada beliau. Waktu beliau jadi Menteri Perdagangan dan Industri, Tan Sri Muhyiddin adalah timbalan beliau. Jadi begitu juga Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib waktu beliau jadi bersama dengan Tengku Razali bukan satu hari. Balik daripada London sebagai pegawai khas. Kemudian bila menang Parlimen di Pekan, dilantik sebagai timbalan Menteri Kewangan. Dia dapat melihat, dia tahu ramai menteri-menteri yang pernah menjadi timbalannya. Daripada MCA-nya. Dia dapat tahu, dia kata ini orang okey, ini tak okey. Jadi apabila nak dilantik Tan Sri Muhyiddin, beliau kata tak boleh. Tak boleh. Rupanya bila berlaku sekarang ni, saya dapatan saya macam memanglah berlaku macam-macam. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Menteri Besar di Johor pun, banyak berlaku kebejatan politik, kebejatan pentadbiran. Dan hari ini semua kita melihat apa yang dilakukan. Aroma demokrasi itu dilacurkan. Pemimpin adanya lompat-melompat. Jadi macam mana mungkin dia kata ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO yang tidak memiliki DNA seperti pacat ke, lintah ke, ataupun belacak politik, boleh mengizinkan dirinya bergelumang dan bersedia gurau bertepuk tampar dengan parasit-parasit politik yang baru menyertai Perikatan Nasional. Ini persoalannya.
Arif mulut, bawalah kes muridnya. saya tak mau timbul soal itu. Jadi, kita sepajarnya, saya yang beri peringatan. Saya cuma bagi tahu pada ahli-ahli Parlimen UMNO. Sebab apa yang tegur oleh Yang Muhammad Tugar Razali adalah ahli-ahli Parlimen UMNO. Bukan parti lain, tak ada. Jadi, jangan sekali-kali ahli-ahli Parlimen UMNO pula menjadi seperti mereka, akhirnya menjadi pelacur tua yang tak ada nilai. Cukup-cukuplah ahli-ahli Parlimen UMNO merelakan apa yang berlaku, langkah Sheraton dan sebagainya. Dan ini saya melihat pula satu hal lagi ni. Tapi nama tak ada pula tu. Dia kata, Salam tu, izinkan saya mencelah sikit berkenaan penarikan sokongan pada PN. Sebenarnya kita tak boleh salahkan sepenuhnya pada ahli-ahli Parlimen UMNO yang belum menarik sokongan katanya. Persoalannya mengapa Presiden dan mantan Presiden pun tak tarik sokongan lagi. Macam mana yang lain nak ikut? Jadi strategi yang macam mana mereka berdua cuba buat. Jangan sampai akar umbi mendesak. Kami dah bosan sekarang. Tindakan ditunggu-tunggu masih tak terlaksana. Jadi dia kata tolong nasihatkan Presiden dan mantan Presiden supaya tarik diri dulu sebelum suruh ahli-ahli Parlimen yang lain. Kami dah bosan dengan sikap berlapang dada Presiden. Nak tunggu apa lagi? Ini kenyataan daripada pelayar saya. Nama tak tercatat dari itu. Ertinya rakyat pun sudah melihat sekarang ni. Sebab saya katakan, saya tak jumpa Presiden semalam, saya pergi pejabat UMNO, tak dapat jumpa. Kalau jumpa, saya nak bertanya. Kita tak boleh suruh orang. Yang Muhammad Tugar Razali, dia dah awal-awal, dia tak sokong. Dia awal-awal dah bagi tahu, I am not going to sign, saya tak bersetuju. Full stop, kelas. So, macam mana dengan mantan Presiden dan tim Presiden UMNO sekarang? Patutnya keluar dah. Ini gambaran saya bersetuju dengan pandangan saya tadi. Sebab, saya kena ingat ya, dulu Parti Pribumi ni dia ada 13 kursi je masa menubuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian 36 kursi. Okey. Jadi dengan baki itu akhirnya mereka membesar dengan dianggotai oleh parasit-parasit ataupun belacak-belacak politik yang melompat, yang meninggalkan parti mereka. Daripada UMNO ada, daripada PKR ada, dan di kalangan PBM dan sebagainya. Dan sampai bila kita harus meredakan keadaannya? Jadi memanglah strategi Tan Sri Muhyiddin dia memanglah pada dia kata orang UMNO ni kalau saudara ingat apa yang tular dalam video dan sebagainya. Dia menganggap orang UMNO ni mudah. PBM UMNO ni kita bagi jawatan menteri, timbalan menteri, pengurusi JLC. Okey. Itu kenyataan waktu langkah Sheraton dulu. Saya masih ada lagi simpan tape tu. Saya masih lagi teringat-ingat kenyataan begitu. Sebab beliau melihat pemimpin UMNO ataupun ahli Parlimen UMNO ni murah sangat. Itu yang membuatkan saya marah. Dan ahli-ahli Parlimen UMNO ni seolah-olah mengiyakan kenyataan itu.